Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Munira binti Muhammad Nasir, nombor pelajar 2020-866636. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk assignment saya iaitu pasar di syurga. Okay, pertama sekali mari kita lihat dalil yang menunjukkan adanya pasar di syurga. Okay, ia telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya di syurga itu terdapat pasar yang dihadiri oleh penghuni syurga pada setiap hari Jumaat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka menjadi semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke isteri-isteri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Kemudian keluarga mereka berkata, "Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan." Pertama sekali mari kita lihat konsep pasar di syurga, iaitu seperti yang kita lihat pada hadis tadi bahawa pasar yang di syurga itu diadakan pada setiap hari Jumaat dan ia merupakan tempat pertemuan dan perkenalan ahli syurga. Mereka berkumpul di situ bagi mengingatkan masa-masa mereka di dunia dan memuji Allah atas apa yang telah dilimpahkan kepada mereka. Yang kedua, asal-usul pasar syurga, di mana pasar syurga ini diadakan pada setiap hari Jumaat, iaitu ukurannya seminggu sekali. Tetapi seminggu sekali di syurga tidak sama seperti di dunia, kerana di syurga itu tiada matahari, tiada bulan, dan ukurannya tidak sama seperti di dunia. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari terbaik adalah terbit apabila terbitnya matahari pada hari Jumaat, iaitu ketika Adam alaihissalam diciptakan, dan pada hari itu juga dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari itu juga dikeluarkan dari Adam alaihissalam itu daripada syurga, dan tidak terjadinya hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Di sini kita dapat kita lihat yang hari Jumaat itu mempunyai makna yang sangat penting pada umat Islam, kerana hari itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam, iaitu ketua segala hari. Seterusnya, yang ketiga, ciri fizikal di pasar syurga. Terdapat angin dari arah utara yang membuatkan wajah dan pakaian mereka bertambah indah dan tampan, dan angin tersebut datang daripada arah berlawanan dengan kiblat yang disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim juga menyebutkan bahawa angin syurga itu disebutkan khusus dari utara kerana menurut bangsa Arab, angin itu adalah angin hujan yang bertiup dari arah Syam yang membawa awan hujan, dan bangsa Arab sangat mengharapkan awan daripada Syam tersebut. Seterusnya, yang keempat, keistimewaan pasar syurga, iaitu para ahli syurga dapat berkumpul pada setiap pagi Jumaat dan mereka juga saling mengenangkan apa yang terjadi di dunia dan membicarakan apa yang mereka peroleh di akhirat. Maksudnya kat sini, kita di sana mereka menceritakanlah apa yang terjadi, apa yang mereka hadapi semasa di dunia. Yang kelima, jenis pasar di syurga. Dapat kita lihat dalam hadis tersebut tadi bahawa mereka pulang ke keluarga mereka dan keluarga mereka berkata, "Demi Allah, engkau bertambah indah dan tampan." Dapat kita lihat di situ bahawa hanya lelaki yang ke pasar syurga di dalam hadis tersebut. Jadinya para wanita tidak perlu kecewa kerana bukan di pasar syurga sahaja tempat berkumpulnya ahli syurga. Yang keenam, amalan-amalan tertentu untuk mendapatkan pasar di syurga. Seperti yang kita ketahui, kalau di dunia kita perlu berjual beli untuk mendapatkan barang-barang yang kita mahu, dan di syurga tidak ada jual beli seperti di dunia kerana ahlinya boleh mendapatkan apa sahaja yang mereka mahu. Kerana seperti yang kita ketahui, di syurga tu kita boleh dapatkan apa sahajalah yang kita mahu. Yang ketujuh, kesan beriman dengan pasar syurga, iaitu antara tanda-tanda orang yang bertakwa tu ialah orang yang beriman terhadap perkara ghaib.
Merekalah orang yang beruntung yang akan memperoleh syurga dan terlepas daripada seksa neraka. Yang ke-8, perbanding dengan pasar di syurga dan di neraka. Di sini saya ingin berbandingan tentang angin, iaitu kalau di syurga tu dikatakan angin di syurga tu datang daripada arah utara dan membuatkan para ahlinya bertambah indah dan tampan. Angin di neraka itu pula dia sangat panas sehingga panas itu dapat menembusi sehingga ke liang pori-pori. Angin itu juga angin yang sangat panas dan asap yang mengepul-ngepul hitam. Ia digambarkan dalam surah Al-Waqiah ayat 42 dan ayat 44. Seterusnya saya akan membentangkan tentang artikel review yang bertajuk Hari Kiamat dalam Perspektif Islam dan Buddha. Ia ditulis oleh Muqayyad Al-Amin. Muqayyad Al-Amin ini ialah seorang pensyarah yang mengajar program pengajian agama di Universiti Muhammadiyah Surabaya. Dia ada menulis artikel-artikel yang dikumpulkan dalam jurnal yang bertajuk Al-Hikmah, Jurnal Studi Agama-Agama. Seterusnya kita akan bincangkan tentang ringkasan artikel yang saya sebutkan. Pertama sekali, artikel ini menceritakan tentang 3 permasalahan utama, iaitu bagaimana hari kiamat menurut Islam, bagaimana hari kiamat menurut agama Buddha, dan perbezaan antara Islam dan Buddha tentang konsep hari kiamat. Hari kiamat menurut agama Buddha, Buddha mengatakan hancurnya alam dunia ini disandarkan kepada proses perubahan yang berlaku pada alam dan bukannya berdasarkan alam ini akan hancur secara keseluruhan. Kemudian antara tanda-tanda kiamat itu menurut agama Buddha akan terbitnya 7 matahari, di mana setiap kali terbit matahari itu akan berlaku kehancuran sedikit demi sedikit di bumi ini. Dan ia hanya berlaku di setengah tempat, sebagai contoh di bumi sahaja, di mana di planet lain tidak berlakunya kehancuran ini. Seterusnya isu menarik yang saya dapat di dalam artikel ini ialah apabila penulis menceritakan tentang tanda-tanda kiamat yang akan berlaku menurut agama Buddha, iaitu akan terbitnya matahari sebanyak 7 kali yang menyebabkan kemarau yang panjang, di mana matahari pertama yang terbit iaitu terbit pada waktu pagi yang seperti biasa kita lihat. Kemudian terbitnya matahari kedua yang menyebabkan sungai-sungai dan tasik kecil menjadi kering. Kemudian terbitnya matahari ketiga yang menyebabkan sungai-sungai besar iaitu seperti sungai Gangga, Sungai Yamuna, Sungai Achirwati, Sungai Saraphu dan Mali menjadi surut. Kemudian terbitnya matahari keempat menyebabkan tasik-tasik besar menjadi kering, surut dan tiada. Kemudian terbitnya matahari kelima pula mengakibatkan air laut surut sehingga tingginya itu hanya tinggal 1 kaki. Kemudian terbitnya matahari keenam menyebabkan gunung ganang menyembur dan memuntahkan kepulan-kepulan asap. Dan seterusnya matahari terakhir iaitu matahari ke-7 yang menyebabkan bumi dan gunung-gunung terbakar dan kemudian menyala dan melontarkan bola-bola api yang panas dan asap-asap yang membuatkan bumi serta gunung menjadi lenyap. Kemudian kritikan terhadap artikel yang saya buat ialah penulis tidak menghuraikan dengan jelas mengenai konsep hari kiamat menurut agama Islam, di mana dalam artikel tersebut penulis hanya menghuraikan dengan terperinci tanda-tanda hari kiamat dan konsep hari kiamat di dalam menurut agama Buddha, dan penulis tidak menghuraikan dengan terperinci tentang konsep hari kiamat menurut agama Islam. Penulis ada menceritakan tentang hari kiamat menurut agama Islam, tetapi tidak secara dengan terperinci.
Dan penulis juga tidak menggunakan hadis ataupun pandangan-pandangan ulama tentang hari kiamat. Okay. Yang terakhir, maklumat baru yang saya peroleh daripada artikel ini ialah semasa saya mengkaji artikel ini, dapat saya ketahui tentang ilmu baru mengenai konsep kiamat dalam agama Islam dan agama Buddha. Kemudian saya juga dapat mengetahui bahawa secara doktrin agama Islam itu termasuk dalam agama Samawi dan agama Buddha ialah agama Ardi. Di mana agama Samawi ini dimaksud agama yang diturunkan daripada Allah untuk disebarkan kepada umat manusia. Manakala agama Ardi pula bermaksud agama yang berkembang berdasarkan budaya, pemikiran yang kemudian diterima secara global dan serta tidak memiliki kitab suci dan bukan berasaskan daripada wahyu. Okay. Sekian, terima kasih.